Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Kita berjumpa sekali lagi di dalam program Dialog TVS. Dan sekali lagi anda bersama dengan saya Najib Imran dan rakan setugas. Dan saya Khairunisa Kasnun. Pastinya seperti yang Najib maklumkan awal tadi, pada kali ini pastinya setiap minggu kita membawakan topik-topik yang istimewa khusus untuk kita bincangkan di pentas diskusi anda ini. Tan Sri Azam Baki ada menyentuh mengenai dengan National Anti-Corruption Strategy yang akan dilancarkan nanti, which is strategi ini ataupun plan anti rasuah ini akan diperbaharui menurut kata Tan Sri, kalau setelah lama dilihat pun semata-mata hanya untuk membasmi rasuah di negara ini. Dan antara yang ingin kita sentuh sebenarnya Tan Sri, selain daripada contoh Tan Sri beri mengenai procurement, adakah mungkin gaji yang diterima yang mendorong kepada penjawat awam khususnya untuk terdorong mereka menerima suapan ini, Tan Sri? Pandangan pasukan kami, kita membuat pendidikan. Among other things that yang kita dapati, memang kalau cara tradisionalnya daripada dulu hingga sekarang, sebab berlakunya isu rasuah dan sebagainya ialah kerana antara lain kerana ketamakan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ada juga yang mana isu ini melibatkan kerana kekangan hidup, kesempitan hidup. Dan akhirnya mereka macam neutralizing the act, mengatakan benda tu halal untuk dibuat. Ini ada dalam kajian kriminologi. Di mana sebagai contoh, ya, dulu pernah berlaku satu ketika di sebuah tak silap saya di UK. Perempuan-perempuan ni dikidnap untuk melacur. Akhirnya mereka mengatakan tak apa, tak payahlah nak kekang kami, kita akan melacur secara sendiri kerana ini satu bentuk kehidupan. So dia neutralizing the act. Ini kes matlamat menghalalkan cara. Yeah. Exactly. So mula-mula atas kesempitan hidup. Jadi akibat tekanan hidup tu, maka mereka terdorong. Bukan kata didorong. Terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tak boleh. Sebenarnya benda ni berkaitan dengan, kalau cakap Islam, iman lah. Kalau kuat imannya dia tak ambil. Jadi bukanlah berlaku pada semua. Jadi perkara-perkara ni bukan sahaja berlaku kepada mereka yang terlibat dalam hal-hal berkaitan dengan procurement, termasuk juga enforcement. Jangan lupa. Sebab tu enforcement corruption, tak terkejut bila katakan IGP baru ni bagi warning kan. Yes, Keluar dalam betul, saya betul. tak merujuk kepada benda lain. Rakan saya Tan Sri IGP memberi warning, memberi amaran kepada kenapa beri amaran tu? Kerana dia dapati dah mula macam tak terkawal. Walaupun petty corruption. Dan dia pernah cakap dengan saya, benda ni kemungkinan banyak berlaku juga bila kesempitan hidup berlaku di bandar-bandar besar dan sebagainya. Kalau berlaku di Kuala Lumpur, gaji seorang pegawai dalam kata 3,500 memang tak boleh survive. Dengan bayar itu bayar ni semua, dah duit tak cukup, akhirnya dia daripada dia sepatutnya diikat perut. Islam mengajar supaya kita bersabar. Tetapi ramai juga yang terdorong kerana bila pihak-pihak ni menyuakan hal-hal berkaitan benda-benda suapan dan sebagainya, maka dia terdorong di situ. Ada juga yang memang PL dia memang meminta-minta. Yang ini memang ada, itu tak dinafikan. Tapi balik pada Puan Nisa punya persoalan tadi, memang betul. Satu faktornya faktor gaji. Sebab tu kerajaan dalam keadaan sekarang, saya harap berlaku dalam tempoh terdekat ini, di mana penyemakan gaji, dasar gaji progresif dan sebagainya berlaku, kerana 10 tahun gaji kita tidak disemak. Penambahbaikan insentif kepada penjawat awam supaya kita nak mengurangkan aktiviti-aktiviti ini. Bermakna di sini, kalau sekiranya kita dah bagi semua tentang kenaikan gaji dan sebagainya, kalau masih juga berlaku, ini tidak boleh disalahkan siapa-siapa. Sebab itu bila saya katakan tadi, bila dah diberi semua ni, maka selepas itu promoting budaya baik, integriti dan sebagainya, barulah boleh masuk. Kalau kita tak selesaikan isu-isu contoh gaji, isu tentang procurement, isu tentang proses dan sebagainya, macam mana kita nak wujudkan budaya? Ini perkara yang basic ni kena settlekan. Kalau gaji, sebenarnya kalau tanya saya, memang gaji satu perkara penting. Kalau gaji tak cukup diberikan kepada pekerja oleh majikan, kecenderungan pekerja untuk melakukan kesalahan seperti mencuri dan sebagainya adalah tinggi. Baik, Tan Sri, kita lihat salah satu benda yang saya hari itu berkesempatan untuk berbicara dengan salah seorang kawan saya lah, agensi penguatkuasa juga.
Jadi saya tunjukkan kepada dia salah satu video TikTok berkenaan dengan Big Boss dia orang itulah. So respon dia Tan Sri. Ni saya cakap terus ni dengan Tan Sri. So kita tengok respon Tan Sri macam mana. Dia kata dia orang senanglah cakap gaji puluh-puluh ribu. Kita di bawah ni makan pun tak cukup, anak sekolah pun tak cukup. Dia orang sembang dia lebih. So respon Tan Sri kepada kenyataan-kenyataan dalam kajian rasuah. Ada di mana peringkat bawahan melakukan rasuah ni kerana menjadi ikutan oleh kerana pihak atasan melakukannya. Di mana umpama kalau katakan ikan kepala busuk, bawahnya akan busuk. Yang ini saya tak nafikan. Contoh yang tak baik ditunjukkan. Yang ini perlu diberhentikan kerana kalau seseorang yang kata bos itu tidak menunjukkan exemplary yang baik, di mana saya tak tahulah kalau katakan seorang pegawai kerajaan yang tertinggi, dia sepatutnya dia menunjukkan contoh yang baik, tidak mahu dimewah-mewahkan. Sebagai contoh kalau datang ke Kuching ni, kan, tak payahlah berderet-deret kereta nak menjemput dia. Okey. Lepas itu nakkan jamuan makan besar-besar. Kemudian hotel nak dibayar. Karaoke-nya nak dibayar. Karaoke yang juga ini Karaoke pun ada entertainment. entertainment. Ini semua adalah perlakuan yang hodoh. Saya terus-terang cakap, saya tak suka benda-benda gini. Ada juga Tan Sri, maaf Tan Sri, ada juga dikatakan SPRM ni seolah-olah mencari salah mereka ikan-ikan bilis sahaja. Bagaimana dengan ikan-ikan jerung? Saya tahu tadi, kalau track record saya lah. Saya ni simpan segala track record tentang kalau kata masih lagi kata ikan bilis yang mana? Mata biru. Saya boleh tunjukkan ni ikan jagung banyak. Track record saya 2015 hingga ke sekarang. Saya dah berkhidmat dengan pelbagai orang-orang besar. Okay? Ada yang Perdana Menteri Bantan-Bantan pun pernah dituduh. Ada yang daripada pihak yang dikatakan opposition pun dituduh. Sebelah sini pun ada dituduh. Jadi saya semua track record tu saya ada. Sekarang saya minta lah mana senarai yang ikan bilis yang saya nak tengok. Kan saya dah umumkan bahawa kita kena fokus. Strategi kita, the way you doing things have to change. Sebab itu saya di SPRM, saya tidak menuntut kerajaan. Kalau tengok statement saya, untuk penambahan pegawai begitu banyak. Yang penting adalah metodologi yang you gunakan. Mekanisme apa? Dengan kekuatan yang ada. Kalau you nak memaksa kerajaan, sebagai contoh, tambah pegawai, tapi cara kerja you tak betul, tak guna juga. Jadi kita kena tahu limitationnya. Jadi kami ni bukan satu agensi nak cari salah orang, tapi kita fokus kepada strategi yang betul. Strategi kami ialah untuk mengurangkan dan mengekang keterisan. Keterisan boleh dua perkara. Satu, cukai tidak dikutip, hasil tak dikutip. Yang kedua, berlaku kehilangan kos. Inflation of cost. Sebagai contoh projek dinaikkan sebagai 20%, 30% kerana nak bayar rasuah di pihak ni. Yang itu yang kita nak kekang. Ini yang kami nak kan. Kalau dapat, kita akan siasat mereka ni. Sebab tu SPRM saya terang cakap, kalau kami dapat maklumat yang bernas, kita akan siasat tanpa lubang cacing. Walaupun kes dah lama pun. Bercakap mengenai siasatan ni, Tan Sri, apa cara siasatan diraja? Kenapa sehingga siasatan diraja itu RCI ke? Ya. RCI ni saya tak tahulah nak komen kerana ini adalah keputusan kabinet berkaitan satu isu. Yang isu tu adalah melibatkan public interest. Dan kerajaan yang meminta ketika tu dia menilai tentang keperluan RCI itu dijalankan bagi tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat. Kerana begini, masyarakat yang bising, kalau saya pemerintah lah, saya pun under stress. Masyarakat bising tentang satu isu. Sehingga isu tu dimainkan sampai kan kata tidak ada jawapan. Kerajaan memberi jawapan, masyarakat bercakap sebaliknya. Ahli-ahli politik bercakap sebaliknya. Jadi mungkin itulah keperluannya diadakan RCI untuk menunjukkan satu kebenaran. Apa puncanya berlaku dan apakah solution yang ataupun cadangan yang diberikan oleh panel RCI itu berdasarkan siasatan. Kerana RCI ini adalah penyiasatan tu. Penyiasatan yang mengumpul maklumat daripada orang ramai dengan dipanggil saksi-saksi. Banyak RCI sebelum ni kan. Contoh dulu saya pernah juga terlibat RCI melibatkan isu tentang audio seorang hakim dikatakan bercakap dan sebagainya. Maka dia jadikan RCI kerana nak tahu suara siapa tu. Tapi Tan Sri,
ini juga menimbulkan satu keraguan lain. Ya. Apakah siasatan daripada SPRM tidak mencukupi ataupun tidak cukup menyeluruh? No, RCI itu pada saya kalau relevan ketika itu perlu dijalankan kerana siasatan kriminal adalah tujuan untuk bawa ke mahkamah. Dia tak akan melampaui lebih daripada hal-hal yang kata side story. Implikasi lain ya. Dia banyak benda-benda lain. Jadi di bawah RCI ni boleh bertanya apa juga soalan yang relevan untuk RCI berkenaan. Ya, baik. Saya sering kita sering mendapat feedback ini bahawa SPRM ini kenapa menyiasat ini, kenapa dia buat begini, kenapa menyita ini, apa kuasanya merampas ini. Jadi Tan Sri, saya ingin bertanyakan berkenaan dengan jangkauan kuasa SPRM ini apa sehingga ke tahap mana sehingga boleh merampas ini, merampas itu, contoh menyita dan sebagainya. Saya tak ada nak berbangga tentang kuasa, tapi begini. Saya selalu mengatakan my statement always consistent. The responsibility given to us, to me as a chief commissioner, tanggungjawab saya adalah kepada rakyat. Saya pernah ditanya dalam satu international forum bila saya bercakap tentang topiknya tentang intelligent undercover operation, yang mana kita menggunakan intelijen bagi tujuan kita plan intelijen untuk membuktikan satu ni. Hampir semua dalam dewan tu mereka daripada luar negara mengatakan this is a violation of a human right. Saya jawab simple je. So you are talking about the criminal rights. How about the public rights? Betul. So the same stand saya sampai sekarang, saya bertindak adalah untuk kepentingan rakyat. Yang bercakap tu adalah mungkin atas agenda mereka. Saya bercakap tentang agenda rakyat Malaysia. Kalau kata duit dicuri, your money. Betul. Your father's money before that. I think it's my responsibility to investigate until the end. Then I will say this is the end of the case. Bahawa inilah hasilnya yang kita boleh, kalau katakan tak boleh lah. Tapi usaha mesti dijalankan. Jadi by all means, kita gunakan kuasa ni untuk menyiasat. Banyak yang tak suka bila kita buat freezing, kita buat arrest. Memang ramai tak suka. Dan tapi to be frank, kebanyakan pengadu lebih percaya kepada SPRM dalam membuat tindakan ini berbanding dengan agensi-agensi lain, kerana kita pergi to root cause of the case, of the issue, sampai kita boleh selesai. Sebab SPRM ni kita bukan saja menyiasat tentang isu kriminal ataupun kita cuba kembalikan harta-harta tu, kita juga melihat kepada sistem dan prosedur yang dah lapuk untuk kita menasihatkan kepada kerajaan. Di bawah Seksyen 7 Akta kita very clear mengatakan selain daripada kita menjalankan kerja-kerja operasional, SPRM juga bertanggungjawab untuk menasihati. Di situ ringkasnya menasihati agensi kerajaan tentang sistem dan prosedur untuk mengelakkan berlakunya peluang dan ruang rasuah. Baik, dengan itu sekian dulu Dialog TVS. Terima kasih kepada Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Dialog TVS, berkongsi cerita, pelbagai cerita yang kita dapat, Najib. Dengan itu sekian dulu. Jangan lupa kepada anda terus setia bersama kami, hantarkan pandangan dan cadangan anda di semua platform media sosial kami. Saya Khairunisa Kasnun. Dan saya Najib Imran. Semoga kita berjumpa lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog TVS, pentas diskusi anda.